ini pertamanya yatlu alaihim ayatuhu, ialah yang membacakan kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda, tanda-tanda yang dengannya, alamat-alamat yang dengannya dapatlah seseorang itu mengenal akan Allah. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ilmu iman, yaitu Nabi kita lah yang mengajarkan kita tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Nabi kita yang mengajarkan kita tentang nama-nama Allah, apa yang mendapatkan redanya dan apa pula yang mendapatkan murkanya, dan bagaimana cara jalan untuk menyelamatkan diri daripada azabnya. Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kita, yang menerangkan kita akan ayat-ayat itu. Wa yuzakkihim, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyucikan mereka. Menyucikan mereka zahir dan batin. Disucikan zahir mereka dengan diajarkan mereka kaifiat untuk bersuci, mengenal air daripada jenis-jenisnya, bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besarnya, bagaimana menjaga kepribadian diri itu sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti penyucian yang diajarkan itu kepada penyucian sisi zahir kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana nak menyucikan harta kita melalui zakat, menyucikan kalbu kita supaya tidak terlekat kepada dunia. Nabi SAW mengajarkan kita cara nak menyucikan tubuh badan dan anggota badan kita daripada segala perbuatan maksiat, baik maksiat itu maksiat zahir dengan anggota badan kita, dengan mata kepala kita, dengan lisan kita, dengan perut kita, dengan kemaluan kita, dengan segala yang Allah lahirkan pada diri kita, maupun maksiat hati. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana menyucikan kita daripada perasaan hasad dan dengki, dan daripada perasaan tamak dan halupa. Dan Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana nak mengikis dan menghakis sifat takabur, riya dan ujub. Dan Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana nak menyucikan hati kita daripada hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia yang merupakan sumber paksi kepada segala kesalahan kita, supaya tinggal di dalam kita kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan sesudah mereka disucikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam ayat itu para mufassirun meletakkan perkataan man, yakni Allah mengatakan, Allah menggunakan perkataan man, iaitu Allah telah menganugerahkan. Betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala apabila diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dapat kita nak mengisah Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mengenali kehidupan yang mulia? Kalau tidak kenal kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak perhatikan? Di mana kita nak perhatikan contoh yang baik untuk menjadi ayah yang baik, untuk menjadi suami yang baik, untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi warga negeri yang baik, untuk menjadi insan yang baik? Semuanya itu terhimpun pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang warid apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, seperti mana telah kau sempurnakan rupa lahirku, sempurnakanlah akhlak, yakni pribadi batinku. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pohonlah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan. Maka diperkenankan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Quran diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabilah insan yang pertama yang menerima pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Nabi bersekolah, bukanlah Nabi belajar berguru, bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkelana menuntut ilmu, bukanlah didatangkan guru-guru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pendidik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kalanya melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhan itulah yang telah mendidikku, dan betapa sempurnanya pendidikan yang telah kuterima daripadanya. Subhanallah, kalau kita perhatikan hadis ini, betapa kalau kita menumpukan perhatian kita untuk mengaji sunnah baginda Nabi, untuk mengaji sirah perjalanan hidup baginda Nabi, untuk mengaji kisah
kelahiran baginda Nabi dalam kitab-kitab Maulid, untuk kita membaca lembaran sejarah, untuk kita membaca kitab-kitab Ghazawah, yakni peperangan-peperangan yang Nabi terlibat dalamnya, membaca kitab Syama'il Nabi. Di dalamnya kita akan melihat kesan-kesan pendidikan Allah Subhanahu wa taala terhadap insan yang sempurna ini. Dan kita perhatikan keadaan umat kita sekarang, ya, kalau kita ingin melihat keadaan masyarakat kita sekarang, kita bandingkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesudah Nabi disempurnakan pendidikannya, bagaimana Allah memuji Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad kekasihku berada pada tatanan akhlak yang paling sempurna, yang paling agung. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebaik-baik ciptaan, mengajarkannya sebaik-baik pendidikan, menghiaskannya sebaik-baik akhlak, kemudian Allah memujinya, mengangkatnya untuk menjadi contoh kepada kita. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga bahawa terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suatu contoh yang baik. Ya, dan selagi mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di merata dunia, di Asia Tenggara, di tanah Melayu, di bumi Terengganu dan di lain-lain negeri, di Arab sana, di Afrika dan di mana-mana mengikuti umat Nabi Muhammad, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terpelihara daripada segala bala bencana, daripada segala musibah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kunna nu'adzibuhum, tidak akan kami azab mereka wa anta fihim, sedangkan kau berada di tengah-tengah mereka, dan tidak akan kami azabkan mereka selagi mana mereka terus meminta pengampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Betapa beruntungnya kita, Allah Subhanahu wa taala pilih kita, jadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan walaupun berkurun lamanya memisahkan di antara kita dan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 1400 tahun tempoh di antara kita dengan dia, tetapi ingatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pudar daripada hati kita. Kenangan kita terhadapnya, bahkan kita menyebut namanya melebihi sebutan kita, ke atas sebutan nama ayah kita, menyebut nama ibunda kita, menyebut nama diri kita sendiri. Kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perlakuan harian kita. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar berlaku ihsan kepada kita kerana diberikan kita contoh yang begitu baik ini. Maka hendaklah kita mengambil pedoman dan pengajaran daripada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita pegang dengan seirat-iratnya. Apa yang mampu kita lakukan, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya, daripada sunnahnya yang berupa amalan hariannya, daripada macam mana dia masuk ke tandas, keluar ke tandas, masuk ke masjid, keluar ke masjid, daripada kebiasaannya makan minum, daripada kebiasaannya tidur, daripada cara dia bergaul dengan istrinya, daripada cara dia bersikap dengan para sahabatnya, daripada cara dia memuliakan tetamunya. Kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peranan dan fungsi, ya, kita adakan majlis-majlis seperti majlis Maulid. Ya, kita baca kitab Riyadhul Ulama karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dari Hadramaut. Beliau merupakan seorang alim, seorang allamah, dan beliau karangkan kitab ini, ya. Diisikan di dalamnya akan beberapa sifat-sifat kesempurnaan Nabi, ya, dan diceritakan di situ akan kelebihan memuji Nabi, kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhimpun dalam pasal-pasal yang cukup ringkas, pasal-pasal yang mudah dihadap, pasal-pasal yang mudah dibaca. Sehingga kan hari ini setiap hari ada sahaja orang yang baru yang mempelajari kitab Riyadhul Ulama. Bukan sahaja ia dibacakan di masjid-masjid dan di surau-surau, bukan sahaja ia dibacakan di pondok-pondok dan tempat-tempat pengajian dan madrasah tahfiz dan sebagainya. Ia juga dibacakan di rumah-rumah, ia dibacakan di pejabat, bahkan ia dibacakan di kalangan sahabat. Ada yang membaca di dalam rumah yang tak siap, ada yang membaca di dalam rumah yang kita tak sangka ia rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat kita, diberikannya kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca Maulid ini dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan di antara kita dengan baginda Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bila kita hadir majlis-majlis begini, hati kita akan datang dengan perasaan gembira. Hati kita akan datang dengan perasaan rindu. Kita akan ada slot yang khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kita adakannya secara berkala, sama ada sebulan sekali, seminggu sekali atau lebih kerap. Ya, bagaimana nanti kita tidak sabar menantikan Jumaat malam Sabtu seperti malam ini kalau dia diadakan setiap minggu. Tak sabar kita menunggu majlis Maulid, kerana padanya lah ya kita khaskan waktu itu untuk kita merenung tentang kisah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenangkan bahawa kita perlu akan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenangkan bagaimana kalau berkat kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah memudahkan segala urusan kita dan sebagainya. Jadi kita adakan Maulid ini untuk menghimpunkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas satu hati yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir majlis-majlis begini atas niat bersilaturahim. Kita hadir dalam majlis begini kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang didahului oleh perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang berselawat kepada baginda Nabi. Dan peluang menghadiri majlis-majlis begini juga adalah di dalamnya dibacakan doa yang sungguh luar biasa pengisiannya, dan kemudian sekiranya ada asatidzah seperti tuan guru kita yang menerangkan tentang aspek-aspek sunnah, dia menjadi juga majlis ilmu, dia menjadi majlis barakah yang mana sekalian banyak manfaat dan faedah datang kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengasihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikasihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat yang mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan wajah-wajah kita di hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima segala amalan kita pada malam ini. Ampunkan segala dosa kita yang telah silam, yang masih terus berlaku. Moga Allah jadikan dia asbab untuk kita mampu meninggalkan segala maksiat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab yang penuh barakah dalam majlis ini. Terlerai segala permasalahan di rumah kita, terlerai segala persengketaan yang terdapat di antara kita dan kaum kerabat dan keluarga kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab untuk memurahkan dan memberkati rezeki kita, memurahkan dan juga memberkati umur kita, dan juga memberikan kesihatan dan keafiatan kepada setiap satu daripada kita, pasangan kita, anak-anak kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat yang istiqamah mengikuti dan mengasihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Dan saya mohon maaf kerana panjang kalamnya dan atas keterlibatannya. Wa afu minkum. Wassalamualaikum.